Anda. Dan waktu ini kita nak bawakan pula satu lagi topik berkaitan dengan pengurusan bencana dan peranan NGOs memangnya ditagih dalam situasi ini sebab kita perlukan pertolongan yang daripada ramai orang dan ramai pihak dan NGO ini jugalah yang hadir untuk memberikan bantuan dan meringankan beban bagi pasukan yang rasmi berada di lokasi pada ketika bencana berlaku. Betul tu. Dan sudah pasti untuk kita berbicara berkenaan pengurusan bencana peranan NGO ditagih ini, kita bersama dengan dua orang tetamu iaitu Profesor Dr. Shalimar Abdullah, Naib Presiden ketiga Mercy Malaysia dan Loh Zeken, sukarelawan Mercy. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, pertama sekali mungkin kita boleh ajukan kepada Dr. Shalimar terlebih dahulu tentang pelan tindakan banjir monsun timur laut Mercy Malaysia ataupun Mercy Malaysia monsun timur laut flood relief plan. Silakan. Okay. So plan kita actually ada beberapa fasa. So fasa satu ialah respon kecemasan. Lepas tu pemulihan. Fasa 2 adalah pemulihan awal. Tapi sebenarnya plan ni dia macam satu bulatan. Jadi sebelum ni, sejak bulan Ogos, kami sudah siap sedia untuk menghadapi bencana ini. Itu yang fasa lebih terawal. Jadi kita memberi pengalaman dan pengetahuan kepada penduduk kampung atau penduduk yang kita jangka akan menghadapi banjir. Jadi ada program kesiapsiagaan masa itu dan masa hari Isnin di mana kita tahu banjir sudah berlaku, kami sudah terus menjalankan proses memula aktiviti penilaian, lepas tu memberi respon kecemasan iaitu memberi kit kebersihan. Hygiene kit di mana di dalam tu ada tuala, berus gigi, ubat gigi, itu untuk peringkat awal. Lepas tu ada klinik bergerak. Lepas tu kita juga ada memberi pertolongan psikososial kepada penduduk kampung yang terkesan sebab ialah hilang rumah, hilang barang-barang, semua itulah. Dan juga kami memberi bahan kesiapsiagaan bencana seperti pelampung, seperti life jacket, tali, lampu picit, barang-barang begitu. Jadi ini semua adalah antara respon kami yang kami buat. Juga tidak dilupakan makanan yang boleh dimakan serta-merta. Yang ini selalunya biskut dan juga makanan dalam tin seperti kari ayam. Sudah pasti banyak program-program yang direncana oleh pihak Mercy Malaysia sendiri dan juga kita melihat bagaimana keterlibatan sukarelawan-sukarelawan di bawah Mercy Malaysia, antaranya Encik Loh Zeken sendiri. Kalau kita lihat kerjaya hanya sebagai seorang peguam, tapi bagaimana boleh terlibat menjadi seorang sukarelawan di bawah Mercy Malaysia ini? Sebenarnya saya menjadi seorang sukarelawan sebelum saya menjadi seorang peguam. So penglibatan tu dia stages lah. Ikut stages. So penglibatan dengan Mercy Malaysia sejak 2010. Masuk dalam program induksi sukarelawan dengan Mercy Malaysia. Lepas tu dia ada banyak program termasuk macam basic mission training, emergency response training. So dari situ kita belajar macam mana nak jadi seorang sukarelawan yang efektif lah. Okey, jadi bermula 2010 ni terus bermula dengan Mercy Malaysia. Betul. Okey, dan kenapa memilih Mercy Malaysia? Sebenarnya cerita dia macam ini. Terdapat dua agensi NGO yang nama sama dengan Mercy. Satu Mercy Corp, satu Mercy Malaysia. So yang di Malaysia, Mercy Malaysia. So saya dengar dari kawan saya, dia yang menyertai Mercy Corp. Saya ingat Mercy Corp seluruh Malaysia kan. Tapi bila buat laman web tu, laman mayat, nama Mercy Malaysia itu keluar. So saya di Malaysia, so masuk menyertai program Mercy Malaysia lah. Itu je lah permulaannya. Pencarian yang begitu dan akhirnya berjumpa dengan Malaysia dan terus kekal bersama dengan mereka sehinggalah ke waktu. Kerana dia ada banyak program untuk menjadi seorang sukarelawan yang bertanggungjawab. Bukan jadi sukarelawan bukan jadi macam suka-suka macam social media itu semua, tidak. Itu ada satu tanggungjawab.
ada etika dan adabnya sebagai seorang sukarelawan dalam hal ini. Okey, Doktor, mungkin Doktor boleh perincikan dalam situasi semasa sekarang ini, ialah kita dalam situasi monsun timur laut. Kita sedia maklum beberapa negeri pada ketika ini sedang pun dilanda banjir. Jadi pastinya dalam melaksanakan pelbagai program di bawah Mercy Malaysia, apa antara cabaran-cabaran yang perlu ditempuhi dan bagaimana usaha pihak Mercy Malaysia untuk menangani perkara ini? Okey, nombor satu, sebab Mercy Malaysia ni kebanyakan adalah sukarelawan. Memang kita ada staff juga, tapi kebanyakan sukarelawan. Jadi bila banjir itu jadi, kita tak tahu jadi bila. Jadi kita nak sukarelawan dengan serta-merta. Itu yang paling susah. Sebab orang semua ada kerja, semua dah ada plan nak cuti sekolah macam-macam kan. Jadi itu antara satu cabaran yang besar. Jadi forward team atau team yang pertama selalunya adalah staff Mercy Malaysia yang akan pergi. Kemudian hari ketiga selalunya baru sukarelawan akan join lah. Jadi kami ada satu roster atau jadual di mana sukarelawan yang kita akan bagi tahulah, okey, bulan Disember ni confirm banjir kan. Jadi siapa yang nak kira on call atau bertugas minggu pertama, minggu dua, minggu ketiga, macam itulah. Itu kekangan pertama. Nah, kekangan kedua ialah memastikan pertolongan bantuan diberi kepada komuniti yang terkesan sebab air banjir ada setengah tempat masih tinggi, jadi nak masuk ke dalam tu mungkin agak susah. So yang itu kekangan kedua. Tapi kami sentiasa bekerjasama dengan agensi kerajaan, yakni bomba, polis, NADMA. Jadi mereka akan berikan transport untuk kami untuk sampai ke bahagian dalam lah. Dan itu antara dua cabaran yang besar. Okey, dan untuk merangka sesuatu perkara itu bukan satu perkara yang sangat mudah, tapi apapun pengalaman itu membuatkan mungkin mudah bagi Mercy Malaysia untuk mengadaptasi suasana dan pengalaman untuk merangka program yang bersesuaian. Dan kita nak tahu juga apa antara pelan tindakan jangka pertengahan dan juga jangka panjang dalam menghadapi krisis perubahan iklim ini khususnya. Okey, jadi pada fasa yang saya cakap tadi, fasa 1 is kecemasan, fasa 2 is pemulihan awal, dan fasa 3 adalah rehabilitasi. Lepas tu fasa 4 ialah kesiapsiagaan untuk bencana yang akan datang. So untuk jangka yang pertengahan tu adalah yang fasa kedua dan ketiga lah. Jadi Mercy Malaysia akan teruskan kita buat program disaster risk reduction atau pengurangan bencana, program pengurangan bencana, di mana kami sentiasa memberi pengetahuan kepada penduduk kampung dan perkara ini akan berlaku lagi sekali dan bersiap sedia. Itu satu. Lagi satu, masyarakat daya tahan. Jadi kalau bencana berlaku, kalau masyarakat tu ada ketahanan, dia punya efek tu tak teruk sangat. Seperti macam di Jepun selalu earthquake, tapi kita tengok dia orang okey je kan. Compared to masyarakat di negara-negara yang lebih mundur, mereka akan affected lebih banyak. Jadi itu konsep masyarakat daya tahan. Okay, antara apa yang kita ajar macam school preparedness program. Jadi katakanlah di sekolah kita akan meneliti kawasan yang akan dilanda banjir. Okay, di kawasan sekolah manakah kawasan yang selamat? Okay, dan juga apakah nombor-nombor telefon yang penting yang perlu disimpan, nombor NADMA, bomba, semua tu mesti senang diperolehi. Lepas tu kita ada perkara macam grab bag. Jadi pasport, IC, sedia beranak, ubat-ubat yang penting kita patut simpan di dalam satu kawasan yang khas, satu beg yang khas. Jadi kalau air naik, terus ambil beg tu. Itu adalah antara langkah-langkah yang diambil. Tetapi yang lagi besar adalah masalah perubahan, krisis perubahan iklim, this climate change ni. Yang itu kena masuk kepada agensi kerajaan jugalah. Kita berbincang tentang penyaliran. Jadi kenapa banjir itu terjadi? Adakah sebab penyaliran yang kurang baik? Adakah kerana pembangunan? Itu semua adalah konsep-konsep besar, topik-topik besar yang
dibincangkan. Okey, baik. Okey, menarik. Antara perkara-perkara yang diketengahkan untuk perancangan jangka masa pendek, pertengahan dan juga panjang untuk Mercy Malaysia. Encik Loh Zeken, pastinya di luar sana kita lihat ramai anak-anak muda yang teringin untuk menjadi sukarelawan, khususnya di bawah NGO-NGO di luar sana. Jadi tadi Encik Loh ada menyentuh berkenaan menjadi sukarelawan yang efektif dan bertanggungjawab. Jadi mungkin boleh memberikan penerangan bagaimana untuk kita menjadi seorang sukarelawan yang efektif dan bertanggungjawab ini. I think pada pendapat saya lah, kerana saya bermula dengan Mercy Malaysia, saya banyak belajar dari mereka kerana mereka ada banyak pengalaman. So cara untuk kita nak jadi seorang sukarelawan, kita juga kena ada satu fizikal yang stamina. Kami kena ada stamina dan kami juga kena ada satu mental stage yang stable. Dan bila kami buat benda-benda bencana ini, kami perlu ada satu objektif. Jangan ambil emosi masuk dalam. So that we'll be affected oleh bencana tersebut. Dan kena ready siap siaga dan jangan jadi bencana jangan jadi mangsa kepada bencana yang kita tolong tu. Itu akan menjadi bencana dalam satu bencana. So, itu yang kita nak elakkan. So, itu sebab nak masuk program sukarelawan, Mercy Malaysia ada banyak program untuk sediakan seseorang bagaimana menjadi seorang sukarelawan yang bila pergi ke satu tempat kejadian, kena jaga dirilah. Kena tahu tempat yang kita masuki, kena tahu dia punya tempat bahaya. Bag-bag yang kami bawa tu kerana mungkin ada barang yang mahal kan. So mereka akan curi juga. So kita kena siapkan diri, kena prepare diri supaya ini semua jangan kami jadi satu alasan untuk menjadi bencana di situ. So, jangan kita jadi tak sihat untuk nak tolong orang. Masuk dalam kawasan bencana nanti tak sihat. So dia akan menjadi satu risiko yang tinggi. Ya, bukan setakat risiko tapi memberi beban juga kepada yang lain ya. Okey, kalau tadi kata jangan membawa emosi ke dalam itu. Tapi pernah tak rasa saya pastinya ada banyak pengalaman yang mungkin sukar dilupakan sampai sekarang ini ada? Ada yang baru-baru ini kerana saya bantu dengan Mercy Malaysia bersama KKM. KKM jadi sukarelawan masa pandemik. So kami ada banyak buat mobile klinik, mobile hospital juga. Satunya di mana saya menjadi sukarelawan untuk tolong membawa pesakit dari hospital masuk ke hospital sementara. So ada nampak orang yang meninggal dunia yang kat tepi, kat luar hospital. Itu ada satu pengalaman yang ngeri lah. Tapi itu pun ada satu cara kita, Mercy Malaysia ada bagi counselling pada kami. Dia macam trauma Jan. So dia akan, jika ada macam trauma, so that staff-staff Mercy Malaysia yang nampak dia dapat kesan, dia akan hantar kami pergi ke counselling. Satu pengalaman, perkongsian pengalaman dan juga perkongsian bagaimana strategi dan juga perancangan daripada pihak Mercy Malaysia untuk membantu negara kita berdepan dengan bencana pandemik COVID-19 sebelum ini. Sudah pasti ini satu usaha yang kita wajar berikan penghargaan kepada Mercy Malaysia kerana menjadi sebahagian daripada frontliner untuk negara kita. Itu saya nak bagi tahu. Mercy Malaysia antara satu NGO yang memberi bantuan psikososial juga kepada para masa dan juga baik. Dan juga sukarelawan kita sendiri. Itu sudah pasti. Jadi masih lagi mencari para sukarelawan yang baru? Masih ada lagi ruang? Tentu. Okey, jadi anda boleh terus serta cari saja Mercy Malaysia untuk menjadi sebahagian daripada mereka, membantu yang menerima musibah dan juga bencana. Tapi dalam masa yang sama juga anda juga dapat dibantu kalau sekiranya, yalah kita manusia kan, ada waktu kita trauma, ada waktu kita down, mereka juga akan bantu di dalam komuniti Mercy Malaysia itu sendiri. InsyaAllah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita, Profesor Madya Dr. Shalimah Abdullah dan juga Encik Loh Zeken atas perkongsian pada pagi ini bagaimana peranan NGO dalam berdepan dengan bencana pada ketika ini. Baik, sekarang ini